Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tajuk badal. Badal adalah salah satu tajuk dalam Nahwu bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang menarik. Sebenarnya tajuk yang menarik jika kita faham bagaimana kita nak menggunakannya dalam tulisan kita. Sebenarnya benda ni tak susah, simple. Kalau kita faham perkara ni baik-baik, yang akan saya cakapkan ni kita akan tahu benda simple je sebenarnya badal ni. Sebagai contoh lah kan, kalau kita nak sebut tentang, kita tahu Khalifah Abu Bakar dulu dia memerangi orang-orang yang murtad kan. Jadi kalau saya nak cakap dalam ayat, saya akan sebut haraba. Haraba makna memerangi. Lepas tu saya pun sebut nama khalifah tu, namanya Abu Bakar. Haraba Abu Bakrin. Haraba Abu Bakr al-murtaddin. Maknanya saya ada 3 perkataan kat situ. Haraba, memerangi. Abu Bakr, nama khalifah kita Abu Bakr. Kemudian al-murtaddin, orang yang murtad. Persoalannya di sini adalah kadang-kadang kita tak sebut terus nama orang-orang yang kita respect, orang-orang yang ada jawatan. Kita tak sebut terus nama dia tu Abu Bakar gitu. Kadang-kadang apa yang jadi adalah kita cuba letakkan dia punya title kan, dia punya gelaran dia. Seperti contoh ayat yang saya sebut tadi, haraba Abu Bakr al-murtaddin. Haraba Abu Bakrin al-murtaddin, saya akan tambah perkataan al-khalifah. Jadi saya akan gunakan apa? Haraba al-khalifatu Abu Bakrin al-murtaddin. Itulah sebenarnya salah satu contoh badal. Sebab apa? Sebab khalifah dengan Abu Bakr itu orang yang sama, betul tak? Kalau saya tanya siapakah itu khalifah? Khalifah adalah Abu Bakr. Siapakah Abu Bakar? Abu Bakar adalah khalifah. Itu badal jenis yang pertama, iaitu kita panggil badal mutabik, al-badalul mutabik ataupun badal kul minal kul. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua pun sama juga. Kalau kita sebenarnya ayat ni simple. Kalau kita lihat pada contoh yang saya akan bagikan ni, kalau saya nak sebut saya makan separuh roti, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Senang je sebenarnya. Saya boleh sebut akal tu nisfal khubzi. Akal tu nisfal khubz. Tapi dalam keadaan ni kita ada satu lagi uslub lain, iaitu kita tak sebut nisfa al-khubz, tetapi kita akan sebut akaltul khubza nisfahu. Itu gaya bahasa Arab. Orang Arab dia boleh sebut macam tu. Saya makan roti, kalau kita terjemah literal macam pelik sikit lah. Saya makan roti separuhnya atau sebahagiannya. Sedangkan kita mesra yang bahasa Melayunya, akal tu nisfal khubzi, saya makan separuh roti. Ada dalam bahasa Arab? Ada. Tetapi kita ada satu lagi uslub baru dalam bahasa Arab, iaitu uslub badal. Jadi kita ni, tujuan kita adalah kita nak gunakan uslub-uslub tu dalam karangan kita, dalam tulisan kita. Sebab orang Arab memang gunakan begitu. Akaltul khubza nisfahu. Begitu juga kalau saya tukar khubz kepada kek kan. Contohnya saya sebut akaltu al-ka'kata nisfaha. Saya makan separuh kek lah sebenarnya saya nak cakap kan. Cumanya saya gunakan uslub badal dalam bahasa Arab. Itu kita panggil badal ba'd min kul. Sebab apa? Akal tu ka'kah, nisfah tu sebahagian daripada kek. Di sana terdapat beberapa perkataan yang dia menunjukkan makna sebahagian. Selain daripada nisf, kita ada 1/3. 1/3 kek kita makan. Contohnya akaltul ka'kata thuluthaha. Thuluth tu maksudnya dalam bahasa Arab kita kena ingatlah maksudnya 1/3. Kalau saya nak kata saya makan kek 1/4, jadi kita kena tahulah vocabnya apa dalam bahasa Arab. 1/4 tu adalah kita panggil rubu'. Jadi kalau saya sebut akaltul ka'kata rubu'aha, maknanya saya makan 1/4 daripada kek itu. Itu bahasa Arab kalau kita nak sebut. Simple kan, dan kita rasa menarik kan kalau kita dapat guna dalam tulisan kita atau dalam perbualan kita, pertuturan kita. Kemudian ada satu lagi contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga pula adalah kadang-kadang kita nak sebut saya suka adab si fulan namanya. Adabnya, akhlaknya. Jadi saya boleh sebut uhibbu. Kalau nama orang tu Muhammad, uhibbu adaba Muhammadin. Saya suka adab Muhammad.
Okay? Tapi dalam bahasa Arab kita ada uslub lain yang boleh membawa maksud yang sama itu dengan cara uhibbu Muhammadan. Saya suka Muhammad adabahu. Okay? Saya suka Muhammad adabahu. Okay, uslub tu ada dalam uslub bahasa Arab, walaupun bunyinya dari segi bahasa Melayu agak tak berapa mesra lah kan. Saya suka Muhammad, lepas tu datang perkataan adabnya. Sebenarnya terjemahan ataupun makna dia dalam bahasa Melayu adalah saya suka adab Muhammad, itu je. Okay, cuma dalam bahasa Arab kita boleh sebut uhibbu adaba Muhammadin boleh, ataupun uhibbu Muhammadan adabahu. Okay, itulah dia 3 contoh badal yang saya dah bagi, dan saya akan jelaskan sebentar lagi dengan cara yang lebih detail. Badal mempunyai 3 jenis. Okay? Satu, badal mutabiq. Macam yang saya sebutkan tadi, benda tu simple saja, kita kena faham dia secara mudah. Badal ni apa dia? Badal yang pertama tu badal mutabiq kita panggil, iaitu perkataan yang duduk sebelah-sebelah itu dia mempunyai makna yang sama ataupun dia refer kepada orang yang sama. Kita ambillah contoh-contoh yang mungkin hampir dengan kita, iaitu kalau kita kat sekolah ataupun dekat universiti sebagai contoh, kita nak sebut ustaz menghuraikan pelajaran. Okay, andai kata nama ustaz kita Lokman, okay, kita nak beritahu ustaz kita menghuraikan pelajaran. Jadi takkanlah kita nak buat ayat syaraha Luqmanu ad-darsa, mestilah kita akan sebut, kita akan fikirlah nak letak nama ustaz kan, sebab kita nak letak jawatan dia ataupun kita title dia, kita respect kat dia. Jadi kita akan sebut syarahal ustazu Luqmanu ad-darsa. Itu dia badal mutabiq kan. Sebab apa? Ustaz, siapa dia ustaz? Ustaz adalah Luqman, Luqman itu adalah ustaz. Itu kita panggil badal mutabiq. Contoh lain, ustazah pun sama lah kalau kita ambil contoh yang lain ustazah, jadi kita kena ubahlah maknanya syarahat al-ustazatu Maryamu ad-darsa. Contoh lain, kalau kita kata pengetua dah sampai contohnya kan. Okay, pengetua kita nama Roslan contohnya. Takkan kita nak sebut wasala Roslan ilal madrasah. Kita akan sebut wasala al-mudiru Roslan ilal madrasah. Jadi itu ayat biasa, ayat natural sebenarnya kita buat. Begitu juga kalau kita ambil contoh lain dalam contohnya isteri-isteri Nabi SAW. Okay, contoh kalau saya nak sebut Khadijah, isteri Rasul yang pertama kan, contohnya Khadijah, isteri Rasul yang pertama. Okay, mungkin saya kata saya tak nak letak Khadijah teruslah, saya nak letak As-Sayyidatu. Okay, As-Sayyidatu Khadijatu zaujatun ula lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, ataupun kita sebut As-Sayyidatu Khadijatu ula zaujat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau Aisyah contohnya, kita nak sebut Sayyidatina Aisyah tu dia suka kepada Nabi SAW, suka kepada Rasulullah. Jadi saya boleh sebut tuhibbu Aisyah tu Rasulullah SAW. Okay, tuhibbu Aisyah tu. Tapi perasan tak, kita kadang tak naklah letak Aisyah terus, kita akan letak gelaran dia. Apa dia gelaran dia? Ummul Mukminin. Jadi saya akan gunakan tuhibbu Ummul Mukminin Aisyah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh-contoh yang kita boleh katalah dalam badal mutabiq. Sebenarnya dalam badal mutabiq ada satu lagi contoh yang biasa diberikan, iaitu kalau kita perasan kalau kita baca buku-buku nahwu ataupun silibus-silibus nahwu kita, dia ada sebut hadza kan, menggunakan hadza, tapi dia sebut itu badal mutabiq. Apa logiknya benda tu adalah badal? Kita bagi contoh seperti ini Okey, ini kita sebut dalam bahasa Arab kolam. Okey, kolam. Jadi saya bila nak buat ayat saya suka benda ni, saya ada 2 cara saya nak cakap. Beberapa cara lah Salah satu cara saya sebut uhibbu hadza. Okey, orang yang melihat saya faham kan maksud saya suka pen ini betul. Walaupun saya tak sebut perkataan pen, uhibbu hadza. Okey, difahami bahawa saya suka pen ni sebab saya tunjuk kat orang ini benda ni. Okey, jadi salah satu uslub Arab juga saya boleh sebut lepas hadza, saya sebut perkataan pen. Jadi saya akan sebut uhibbu hadzal qalama. Uhibbu hadzal qalama. Okey, dan jika saya tanya anda, hadza dengan qalam sama tak bendanya? Okey, sama kan? Kalau saya sebut uhibbu hadza, kamu faham ni pen. Kalau saya sebut uhibbu hadzal qalam, kita faham bahawa qalam itu adalah hadza. Hadza adalah al-qalam. Okey, itulah logiknya
hadzal qalam, ataupun perkataan yang menggunakan hadza dalam konteks seperti yang saya ceritakan tadi, hadzal qalam, hadzal rajul, hazihi al-ustazah. Okey, konteks-konteks begitu dia akan jadi badal kul min kul ataupun badal mutabiq. Okey, apakah pula badal jenis kedua? Okey, badal jenis yang kedua adalah kita panggil badal ba'd min kul. Okey, apakah maksud badal ba'd min kul? Okey, seperti yang saya terangkan tadi kita ada terangkan di awal tadi, iaitu dia lebih kurang kita panggil kita nak sebut separuh. Okey, saya makan separuh pizza. Saya makan separuh kek. Saya makan separuh roti. Okay, saya makan 1/3 roti. Saya makan 1/4 roti. Saya makan 1/4 kek. Benda-benda macam tu lah. Kita bila nak sebut dalam bahasa Arab ada uslub badal. Sebagai contoh lah kan, andai kata mak bapak kita masukkan duit dalam akaun kita kat asrama Lepas tu kita pun nak sebut, saya dah belanjakan separuh duit tu. Saya dah belanjakan 1/3 daripada duit tu. Saya dah belanjakan 1/4 daripada duit tu. Jadi kita bolehlah gunakan uslub badal. Kita boleh sebut saraftul mala nisfahu, saraftul mala rubu'ahu, saraftul mala thuluthahu. Jadi kalau kita dapat gunakan begitu, maknanya kita menggunakan uslub badal. Sebenarnya selain daripada perkataan-perkataan yang kita sebut tu, ada juga contoh-contoh lain dalam badal, kita panggil badal ba'd min kul. Okey, sebagai contoh, kalau saya nak sebut saya suka cover buku ini, ataupun kita panggil apa, muka depan buku ini, saya boleh sebut dalam bahasa Arab uhibbu ghilafal kitab. Uhibbu ghilafal kitab. Tetapi dalam bahasa Arab, kalau saya nak gunakan uslub badal ba'd min kul, saya akan sebut uhibbul kitaba ghilafahu. Uhibbul kitaba ghilafahu. Jika saya dapat gunakan begitu, maknanya saya telah berjaya menggunakan uslub badal dengan betul. Contoh yang lain, andai kata saya nak sebut saya membaca muqaddimah buku. Contohnya ada buku, kita kata saya telah membaca muqaddimah buku tersebut, saya akan sebut qara'tu muqaddimatal kitab. Qara'tu muqaddimatal kitab. Betul tak? Betul. Tetapi itu bukan uslub badal. Kalau kita nak menggunakan uslub badal untuk menggambarkan ayat yang saya sebut tadi, kita akan sebut qara'tul kitaba muqaddimatahu. Jadi kita ada pilihan. Pilihan pertama tanpa badal. Pilihan yang kedua dengan menggunakan badal. Badal ni kita panggil badal ba'd min kul. Itu jenis yang kedua Itu jenis yang kedua. Manakala jenis yang ketiga, dia hampir sama dengan jenis kedua. Nama badal ini adalah badal ihtimal. Kita lihat contoh ni supaya kita faham. Iaitu kita sebut saya suka syarahan ustaz. Saya suka huraian ustaz. Jadi saya akan sebut uhibbu syarhal ustazi kan. Cuma dalam badal ihtimal, uslubnya adalah uhibbul ustaza syarhahu. Nampak tak? Saya suka ustaz betul, tapi saya bukan suka ustaz dia tu sendiri, tapi saya suka syarahan dia. So dalam bahasa Arab kita boleh sebut uhibbul ustaza syarhahu. Dalam bahasa Melayu, apa yang kita familiar adalah uhibbu syarhal ustaz. Saya suka huraian ustaz. Betul, tak salah. Tapi kita nak bagi tahu ada satu lagi uslub bahasa Arab yang juga betul apabila kita menggunakan badal. Uhibbul ustadha syarhahu, uhibbul ghamidiyya sautahu. Saya suka saut suara ghamidi contohnya qari Quran tu. Saya suka uhibbul ghamidiyya sautahu. Itu cara itu contoh-contoh badal ihtimal. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa beza badal ba'd min kul dengan badal ihtimal? Nampak sama je, tak ada beza pun. Sebenarnya betul lah kalau siapa yang nampak sama tu, maknanya benda tu ada asas lah. Sebenarnya memang sekali nampak macam sama. Cuma dalam Nahwu, ahli-ahli Nahwu memberitahu beza antara badal ba'd min kul dengan badal ihtimal ialah dalam badal ba'd min kul, perkataan yang datang sebagai badal tu dia adalah sesuatu yang kita panggil hakiki, sesuatu yang fizikal. Sebagai contoh, ghilaf. Ghilaf tadi kita sebut muka depan buku. Adakah muka depan tu sebahagian daripada buku? Ya, sebahagian daripada buku, dan dia adalah kita panggil juz'un hakikiyun.
Okey, juz'un madiyun. Dia memang secara fizikalnya dia sebahagian daripada buku tersebut. Okey. Andai kata ayat yang sama tadi kalau saya nak sebut uhibbu al-kitaba ghilafahu, okey, itu badal kita panggil badal ba'd min kull, iaitu badal ba'd min kull. Tetapi jika saya sebut uhibbul kitaba fikratahu, uhibbul kitaba afkarahu, okey, sekarang ni dia bukan lagi badal ba'd min kull tetapi dah jadi badal istimal. Kenapa? Kerana fikrah ataupun afkar dia bukan juzuk hakiki, dia bukan juzuk maddi, dia bukannya benda fizikal daripada buku tersebut. Okay, dia adalah sesuatu yang bersifat konsep, idea yang kita panggil apa ni, maknawi. Okay? Itu beza badal ba'd min kull dengan badal istimal kalau kita nak faham, ya. Saya harap daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, kita telah tahu macam mana nak menggunakan uslub-uslub yang menggunakan badal. Okay? Tinggal lagi sebenarnya ada satu lagi persoalan penting yang perlu kita bincangkan bila kita bincangkan tajuk badal. Kita seperti yang kita telah sebut di awal tadi, tajuk badal adalah tajuk nahwu, tajuk grammar. Jadi bila tajuk grammar dia berkaitan dengan baris-baris ni. Kalau kita perasan bila sebut pasal nahwu dia ada dua aspek. Aspek pertama, aspek nak buat ayat macam saya dah terangkan tadi tu. Macam mana kita nak buat ayat? Menggunakan badal. Alhamdulillah saya rasa saya telah cuba terangkan, cuba sampaikan kepada kita semua macam mana cara nak buat ayat yang ada badal. Tinggal sekarang ini tiba masa untuk kita ceritakan aspek-aspek yang berkaitan dengan tata bahasanya dari segi nahwunya. Kenapa dia masukkan tajuk badal ni dalam nahwu? Kerana apa? Kerana tajuk ini melibatkan baris. Apa yang saya maksudkan adalah tajuk badal ni sebenarnya seperti yang kita nak tahu, badal kita cakap tadi dia ada dua perkataan kan. Contohnya al-khalifatu Abu Bakr, ataupun kita sebut al-ustazu Luqman, al-ustazu Luqman ataupun al-ustazu Muhammadun. Kat mana baris, kat mana pentingnya baris adalah baris badal. Contohnya kita sebut al-ustazu Muhammadun. Baris Muhammad itu dia akan ikut baris ustaz. Dalam ayat. Contoh kalau sebut syaraha al-ustazu Muhammadun ad-darsa. Perkataan Muhammadun tu barisnya dia akan ikut baris al-ustaz. Al-ustazu tu dalam ayat yang saya sebut tadi dia fa'il. Syaraha menghuraikan. Siapa yang menghuraikan? Al-ustazu fa'il kat situ. Jadi perkataan Muhammadun pun dia akan jadi baris depan juga sebab dia ikut baris fa'il. Fa'il baris depan, so Muhammadun pun baris depan. Ad-darsa baris atas sebab maf'ulun bih. Fokus kita adalah al-ustazu dengan Muhammadun barisnya sama. Andai kata saya sebut saya suka Ustaz Muhammad, apa pula yang akan jadi? Uhibbu, saya suka. Kat situ ada saya suka. Jadi ustaz kat sini jadi apa? Ustazah. Baris atas sebab dia maf'ulun bih. Jadi kalau ustazah baris atas, Muhammad yang badal tu pun dia akan jadi baris atas. Uhibbul ustazah Muhammadan. Bagaimana pula kalau kita sebut ustaz tu jadi dalam situasi ayat dia jadi baris bawah. Saya bagi contoh, salam tu alal ustazi Muhammadin. Maknanya saya memberi salam kepada Ustaz Muhammadin. Ustazi itu dia baris bawah, nampak tak? Sebab sebelumnya ada alal ustazi baris bawah. Isu kat sini apa? Muhammad nak baris apa? Muhammad cerita dia kat sini dia baris bawah juga sebab dia ikut ustaz. Itulah pentingnya sebenarnya tajuk badal ni. Sebab apa? Kita nak tahu sebab apa badal akan mengikut baris mubdal minhu ataupun yang macam kita sebut dia khalifah tu baris apa? Kita kena tahulah, kita kena ada knowledge pasal tu dulu. Khalifah ni dalam ayat dia jadi baris apa? Jadi perkataan yang selepas itu dia akan ikut hukum yang sama dengan perkataan yang dia ikut itu. Jadi badal akan mengikut mubdal minhu. Begitulah juga dengan badal apa tadi, ba'd min kull. Contohnya akaltul ka'kata. Akal tu saya telah makan kek kan baris atas kan, ka'kata. So nisfa tu pun jadi baris atas, nisfaha. Bukan nisfuha lah, nisfaha. Thuluthaha. Rubu'aha. Itu dah dia tajuk apa ni yang libatkan baris.
Samalah juga dengan badal ihtimal. Ini kalau saya sebut uhibbul ustadha syarhahu. Okay, kita akan sebut uhibbul ustadha syarhahu. Syarha tu nampak tak? Syarha baris. Syarha tu dia mengikut baris ustaz. Okay. Anda kata dalam konteks yang lain, contohnya istama'atu ilal ustadhi syarhihi. Okay, saya telah mendengar kepada ustaz. Ilal ustadhi, kan ada ila kat situ, ustazi baris bawah. So syarhihi akan jadi baris bawah juga. Sebab apa? Sebab dari segi nahwunya, badal tu dia akan ikut baris mubdal minhu. Itulah sebenarnya. Jadi saya harap dengan apa yang telah saya jelaskan, kita telah ada idea bagaimana kita boleh buat ayat menggunakan badal. Yang kedua, kita dapatlah juga idea tentang baris. Okey, jadi baris kena sama. Cuma kat sini ada isu yang kita perlu selesaikan adalah kita kena ada kemahiran lah fa'il baris apa. Sebab badal tu, kalau badal tu mengikut fa'il, maknanya dia kena baris marfu'. Okey, kalau badal tu ada inna contohnya, kalau kata ada inna apa jadi innal ustadha Muhammadan. Sebab apa? Inna tu kan ustaz akan jadi baris atas, innal ustadha Muhammadan. Okey, kalau ada huruf jar jadi ustazi contohnya Muhammadin. Okey, kalau dia dalam keadaan maf'ulun bih baris atas, masuk inna baris atas. Okey, kalau dia mubtada ataupun fa'il dia baris depan. Itu semua kita kena tahu dululah. Kalau kita tahu tu, jadi benda ni mudah ajalah untuk menyelesaikan bab baris badal ni. Okay? Kerana badal mengikut baris perkataan sebelumnya tu. Okey, itu saja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.